Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Jadi yang minggu lepas ada kita kata nak tengok balik, iaitu pada perkataan musannaf kajildil mudzakkar qabla ad-dibagh, seperti kulit binatang yang disembelih sebelum daripada disamuk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ni masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan istinja. Alat yang digunakan untuk beristinja, yang pertamanya air, yang keduanya adalah batu. Yang mana di sana ada benda yang boleh dijadikan pengganti kepada batu, iaitu setiap benda yang beku, yang suci, yang dapat menanggalkan najis, yang tidak dihormati dan bukan makanan. Yang tidak dihormati dan bukanlah makanan. Contohnya adalah kulit al-mudzakkar, binatang yang disembelih sebelum daripada samuk. Okey. Jadi kajildil mudzakkar qabla ad-dibagh. Ini adalah contoh bagi makanan. Kulit binatang yang disembelih sebelum daripada disamuk. Dia gini. Dia binatang dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya binatang yang disembelih dengan sembelihan syar'i. Yang keduanya binatang yang mati tanpa sembelihan syar'i. Okey, kulit dia. Kulit binatang yang disembelih dengan sembelihan syar'i sebelum daripada disamuk, dibuang perkara-perkara yang merosakkan kulit, daging, lemak, darah, urat dia. Sebelum daripada dibuang perkara tersebut, dia termasuk dalam makanan. Dia boleh dimakan. Ada setengah orang makan. Baik, walaupun tidak makan secara berasingan, tetapi makan sekali dengan daging, jadi dimasuk dalam makanan. Tetapi setelah daripada disamuk, maksud disamuk, dibuang benda-benda yang boleh merosakkan kulit, daging, lemak, urat, darah dan seumpamanya, maka ketika tu kulit tersebut telah bertukar daripada makanan kepada pakaian. Dia telah bertukar daripada makanan kepada pakaian. Jadi kalau dia saat itu telah bertukar daripada makanan kepada pakaian, walaupun masih lagi boleh dimakan, tapi perbuatan tersebut dia lebih kepada pakaian, maka ketika tu boleh buat istinja dengan kulit tersebut. Okey, boleh faham. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah kulit binatang yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Kulit bangkai sebagai contoh. Kulit bangkai, kulit ular ataupun kulit rimau, sebelum daripada disamuk, hukum dia adalah najis. Maka tidak sah digunakan dia untuk beristinja, kerana di antara syarat alat yang digunakan untuk beristinja adalah mesti benda tu benda yang suci. Tetapi setelah daripada disamuk, apabila disamuk lepas tu kita basuh dah, maka dia telah mengambil hukum pakaian. Dia hukum suci kulit bangkai apabila disamuk. Maka ketika itu boleh guna untuk
beristinja. Okey, boleh faham kan? Okay, habis. Satu yang keduanya kita ada bagi bawah ni tu ada silap baca bagi. Ana baca al-Murkhi sebab ana tengok kebetulan kita ana tak nak berhati. Kita ana tu wadhailihi al-Murkhi, ana baca gitu bawah ni. Sebab anda tengok oleh kerana kita ana ya tu dia ada titik bawah. Jadi ya ada titik, anda ingat isim fa'il. Rupanya tak, bukan isim fa'il. Al-Murkha baca dengan isim maf'ul. Kalau hak yang ada titik kena buang titik. Okey, kita ana ada titik. Kita ana ni kita ambil, ana pegang kitab Tanwirul Masalik bi syarhi wa adillati umdatis salik wa umdatin nasik. Yang dikarang oleh Syekhuna Al-Ustaz Al-Doktor Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ana dak sedarlah ana pergi baca Al-Murkhi isim fa'il atau silap, dia kena baca Al-Murkha isim maf'ul. Okey, habis. Kita sambung balik untuk malam ni. Katanya wa yajibu izadatul ain wastifa'u thalathi masahat. Dan wajib mesti. Wajib mesti. Maksudnya kalau tak buat benda ni tidak memadai pada istinja. Wajib izalatul ain, menghilangkan al-ain. Wajib kena hilangkan ain. Zat najis. Kena hilangkan ain. Ni masalah istinja dengan batu dan seumpamanya. Istinja dengan batu dia ada syarat-syaratnya. Antara syarat-syaratnya adalah wajib kena menghilangkan ain. Selama mana ada ain, walaupun telah berlaku 3 kali sapuang, tetap tidak dihukumkan suci tempat tersebut. Mesti kena hilangkan ain. Kena hilangkan zat najis, jirim najis kena hilangkan. Lepas tu wastifa'u thalathi masahat, dan kena sempurnakan 3 kali sapu. Mesti kena sempurnakan 3 kali sapu. Dia waw ni waw huruf ataf pada izalah. Waw ni kalau kita kata cakap mudah, biasa waw adalah limutlaqil jam'i, semata-mata himpun. Asal waw. Jadi sekarang ni mesti kena ada dua-dua. Mesti kena ada dua-dua. Mesti kena hilangkan ain serta cukup 3 kali sapu. Okey, kena faham boleh. Wajib hilangkan ain bagi orang yang ingin beristinja dengan batu, dan wajib kena sempurnakan 3 kali sapu. Ain kena hilang dan kena sempurnakan berapa kali sapu? 3 kali sapu. Baik. Wajib hilangkan ain dan kena sempurnakan 3 kali sapu. Maksudnya benda, kalau cukup dah 3 kali sapu tapi ain masih lagi tidak hilang, maka tidak memadai. Ataupun ain hilang dah tapi tidak cukup lagi 3 kali sapu, juga tidak memadai. Okey, boleh faham? Mesti kena dua-dua. Hilang ain serta 3 kali sapu. Sebab gitu dalam hadis kata sahabat, saya ingat Salman Al-Farisi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada kami beristinja kurang daripada 3 biji batu. Rasul larang kami beristinja kurang daripada 3 biji batu. Yang dimaksud 3 biji batu adalah 3 kali sapuang pada tempat yang berbeza daripada batu tersebut. Baik. Imma bi thalathati ahjar. Emmo, orang dua orang tua cakap gitu dulu, emmo. Emmo. Siapa kita dalam Bahrul Madhi dia ada guna perkataan emmo. Emmo ada kala bi thalathati ahjar dengan 3 biji batu, au bi hajarin lahu thalathatu ahruf, ataupun dengan sebiji batu yang ada baginya 3 penjuru. Bi hajarin lahu khabar muqaddam, thalathatu mubtada muakhar, ahrufin mudhafun ilaih. Au bi hajarin lahu thalathatu ahruf, ataupun dengan sebiji batu yang mempunyai 3 penjuru. Jadi pendek kata, dia bukanlah kira bilangan batu tapi kira bilangan sapuan. Okey, dia nak khabar gitu. Dia bukan kira benda bilangan batu tetapi kira kepada bilangan sapuan. Yang penting 3 kali sapu. Dengan batu yang suci ataupun dengan suatu benda yang suci yang sama dengan hukum batu. Walaupun benda tu satu. Dia bukanlah disyaratkan 3 biji. Yang disyaratkan adalah 3 kali sapu. Katanya
Wa in unqiya biduniha, sekalipun bersih dengan kurang daripada wa in unqiya, dan jika jadi bersih tempat tersebut biduniha, biduni thalathati ahjar ataupun thalathi masahat, sekalipun bersih tempat tersebut dengan kurang daripada 3 kali sapu. Walaupun kurang daripada 3 kali sapu bersih dah, tidak memadai, mesti kena 3 kali sapu juga. Okey, habis. Fa illam tunqi thalathatu wajib al-inqa, maka jika tidak bersih, tidak dapat bersih oleh 3 biji batu akan tempat tersebut, maksudnya 3 biji batu masih lagi tidak dapat membersihkan tempat keluar najis, ketika itu wajib al-inqa, wajib kena bersihkan. Maksudnya kena tambah lagi lah, kena tambah lagi. Okey, berarti mulai dia kata tadi wajib kena hilangkan ain, maksudnya kena bersihkan tempat tersebut, serta kena cukupkan 3 biji batu. Kalau bersih sebelum daripada 3 biji, kena cukup 3. Okey, boleh faham? Kalau bersih sebelum cukup 3, kena cukup 3. Kalau cukup dah 3, belum lagi bersih, kena tambah lagi. Sebab kita khabar dah tadi 2, mesti syarat dia 2. Izalatul ain dengan istifa thalath masahat. Faham? Jadi kalau bersih sebelum cukup 3 kali sapuan, tetap kena cukup 3. Kalau belum lagi bersih, sedangkan cukup dah 3, maka kena tambah lagi. Sebab wajib al-inqa, wajib kena bersih, wajib kena hilangkan air, wajib kena bersih. Baik, katanya wanu diba itar, dan disunatkan itar. Apa ni itar? Itar ni maksudnya mengganjilkan. Biar kena ganjil, disunatkan ganjil. Maksudnya disunatkan ganjil. Okey, sekarang ni 3 kali sapu masih lagi belum bersih, maka kena tambah. Tambah sehingga bersih. Sapu lagi, sapu sampai ke bersih. Bersih ni dia kena agak-agak. Dia kena hanya agak-agak sahaja, kuat sangkaan. Bukan mesti kena ambil cermin tengok ke bawah, ataupun benda bawa handset saat itu selfie kat bawah. Bukan. Bukan kira rekod dulu, tengok, ambil video, lepas tu tengok balik, oh syok lagi. Dalam Facebook sekejap, minta komen orang lagu mana. Okey tak lagu ni? Bukan lagu tu. Jangan buat kerja gitu ni, hukum dia adalah haram. Itu aurat. Tak boleh buat kerja gitu. Jadi kena agak-agak aja. Agak-agak, hilang dah ni, tak ada benda dah ni. Agak-agak dengan perasaan kita. Bukan mesti kena tak, bukan. Faham? Kalau misalnya zakar kubul tu mudah lah, sebab kita tengok. Kalau yang kita cerita saat ni benda dubur. Faham? Jadi dalam bilik air tu dia ada cermin, sebab mudah nak check. Bukan sampai kepada tahap lagu tu, bukan. Agak-agak je. Jadi kalau lebih daripada 3, tiba-tiba suci, maka dia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, masa bersih saat itu jatuh pada bilangan ganjil. Apabila jatuh pada bilangan ganjil, maka tidak sunat lagi tambah, sebab cukup dah. Tapi kalau jatuh pada bilangan genap, maka sunat tambah 1 lagi untuk ganjilkan. Itu maksud wanudiba itar, dan disunatkan mengganjilkan, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, wa man istajmara falyutir. Sesiapa yang istijmar, beristinja dengan batu, maka hendaklah mewitirkan. Dalam lafaz Muslim, idza istajmara ahadukum falyutir. Apabila istijmar oleh seorang di kalangan kamu, maka hendaklah dia mewitirkan, maksudnya meletakkan dalam bilangan yang ganjil. Okay, habis. Seterusnya katanya wayundabu an yabda'a bil awwali min muqaddami safhatil yumna wa yumirruhu ila mawdi'i ibtida'i. Dan disunatkan, ini sunat an yabda'a bil awwal, memulalah ia dengan al-awwal, dengan batu yang pertama. Bil awal ay bil hajaril awal, ataupun bil mashil awal, dengan sapuan yang pertama. Mula min muqaddami safhatil yumna, daripada depan safhah yang kanan.
Okey, kita ada safhah. Kita ada safhah dubur. Kita ada safhah ni. Safhah ni adalah tempat hak yang bertakuk ketika berdiri. Itu makna safhah. Itu asal makna safhah. Jadi mula daripada depan safhah yang kanan. Apa maksud depan? Ni payah ni. Kalau baca kitab lagu ni kalau dak dengar guru hura memang payah nak nak taswir masalah. Okey. Kita buat contoh. Katakanlah kita buat contoh kan. Okey. Ni satu monggeng, ni satu monggeng. Orang Terengganu panggil monggeng. Ke Bukit Payung panggil ni. Monggeng. Okey. Okey. Monggeng ayam, monggeng manusia. Oh berahi makan monggeng ayam. Orang Terengganu kan. Okey. Okey, kita ada dua sof. Kita ada satu monggeng, ada satu monggeng. Okey, ni dipanggil safhah. Tempat yang bertakuk ketika kita berdiri. Okey, boleh? Ni safhah. Ni tempat yang bertakuk. Jadi najis hak yang keluar okey kata ni lubang dubur. Najis hak yang keluar mungkin lebih sikit daripada tempat tersebut, mungkin di atas dalam kawasan tempat tersebut sahaja. Okey, mula-mula daripada mana? Ambil daripada dikatakan saat ni daripada depan safhah yang kanan. Okey, mana hak yang kanan? Okey, hak ni kanan. Mana depan dia? Hak ni depan. Kita ada hak belakang, ada depan. Depan ni apa panggil mengikut saluran hak zakar. Waktu depan. Kalau lelaki lah. Okey, boleh faham. Ni belakang, ni depan. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Benda ni tak boleh tunjuk dia. Okey, boleh faham. Okey. Mana-mana okey, kayu lah ni, kita kata kayu. Kita ambil daripada depan. Tengok dia katakan disunatkan dia mula mula dengan batu yang pertama daripada depan. Safhah yang kanan. Ambil hak yang kanan dulu. Sebab Rasulullah dia suka yu'jibuhu tayammun fi sya'nihi kulli fi tuhurihi, pada bersucinya. Okey, ni bersuci. Okey, mula balik kanan. Lepas tu wa yumirruhu, dan dia melalukan batu tersebut ila mawdi' ibtida'i, kepada tempat permulaannya. Ni dia buat gini. Boleh faham ni? Ni ambil sini. Jadi musing gitu. Boleh faham? Ni ambil depan. Faham? Contoh gitu je lah. Kalau nak lock, nak mudah, tisu. Ni tisu. Nah, daripada ni pusing, dia kena daripada habis pusing dia kena tempat mula balik. Okey. Ni sunat. Ni nak buat lagu mana peseng ikut dia. Nak buat lagu mana peseng. Tapi hak ni hak kita rayak hak yang sunat. Hak sunat gini. Lepas tu thumma ya'kisu bitsani, kemudian sebalik dengan hak yang kedua. Hak sani daripada kanan pergi. Hak ni ambil daripada ni pula. Hak sani daripada ni ke sini, hak ni daripada ni ke sini. Esok buat ni. Terawakkan ni. Sebab dia ilmu yang kita belajar ni dia kena amalkan di antara benda, di antara perkara ataupun di antara benda yang membantu untuk kita ingat benda yang kita belajar. Amal. Antara benda yang membantu untuk kita ingat benda yang belajar, kita amalkan. Esok buat, dosa buat pula. Okey. Tapi lepas buat ambil batu tu jangan lepas tempat tu mula. Aku nak gaus mi esok tu. Katanya thumma thalith, kemudian hak yang ketiga pula ala safhatain, di atas dua safhah, wal masrubah, dan punggung. Di atas dua safhah gini. Hak yang ketiga tu kan hak ni ambil gini. Hak ni ambil gini, pasang. Hak ni ambil kanan segitu. Hak ni ambil gini. Hak tu ambil gini. Hak tu yang ketiga. Yang ketiga saat ni katakan ni ala safhatain, di atas dua safhah, wal masrubah, dan lubang ni selalu. Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Okey, habis. Katanya wa yajibu wad'uhu awalan bi mawdi'in tahirin thumma yumirruh.
Kemudian wajib meletakkannya kembali kepada hajar, batu ataupun seumpama batu. Awalan, pada mula-mula. Kena letak batu pada mula-mula, bimawdi'in tahirin, di tempat yang suci. Thumma yumirruhu, kemudian melalulah ia akan batu tersebut pada tempat najis. Letak pada tempat suci dulu. Hukum dia wajib. Faham? Okey, tengok. Ni tempat najis. Tak letak tempat suci, maksudnya jangan letak atas najis. Letak di luar dulu. Di luar daripada tempat najis. Lepas tu baru pergi kepada tempat najis. Permulaan saat itu letak pada tempat yang suci. Dia kata benda wayajibu wad'uhu awalan bimawdi'in tahirin thumma yumirruh. Tapi pandangan ni bukanlah pandangan mu'tamad. Ni bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad tidak wajib letak pada tempat suci. Apa yang penting adalah meratakan sapuang. Dia setiap batu, setiap sapuang tu kena rata tempat najis. Adakah disyaratkan letak pada tempat suci? Tak boleh nak letak pada tempat najis? Tak. Pandangan mu'tamad tidak. Sehingga kan disebut di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dikatakan ni wa yanbaghi wad'ul hajari ala mahallin tahirin biqurbin najasati wa yudiruhu qalilan qalila. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ramli, syarah kepada kitab Minhajul Talibin. Dan saigir, dikata saigir selayaknya, sepatutnya hak comel gini ya, meletakkan batu di atas tempat suci biqurbin najasah, dekat dengan najis. Lepas tu wa yudiru, dia pusing qalilan sikit-sikit, baru dia pusing sikit-sikit. Baik. Lalu tu dalam kitab Hasyiah Syekh Ali Syabra Mallisi, dia kitab Nihayatul Muhtaj, ada beberapa orang ulama yang membuat hasyiah di atas kitab tersebut. Antaranya adalah Syekh Ali Syabra Mallisi. Baik, yang mana Syekh Ali Syabra Mallisi dia kata lagu mana? Qauluhu wa yanbaghi, perkataan Imam Ramli wa yanbaghi ay yundabu, disunatkan. Dia kata disunatkan. Wa min thamma qal Ibnu Hajar, sebab itulah di sana Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj disebut lagu mana? Wala yushtaratul wad'u, tidak disyaratkan akan meletakkan awalan ala mahadin tahirin. Mula-mula tidak disyaratkan letak pada tempat yang suci. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dia kata yang bagi, dia kata benda wala yushtaratu, tidak disyaratkan. Tak syarat. Wa qala Ibnu Abdul Haq, telah berkata oleh seorang ulama yang dikenali sebagai Imam Ibnu Abdul Haq, dia katakan wa yad'ul hajaru ala wa yad'ul hajara ala mahallin tahirin nadba. Maksudnya dia meletakkan batu di atas tempat yang suci, hukum dia adalah sunat. Jadi apa yang disebut di sini bukan pandangan mu'tamad. Dia ada di beberapa pandangan yang disebut oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri dalam kitab Umdatus Salik, bukanlah pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Bukan pandangan mu'tamad. Tetapi kita dapat tahu pandangan tersebut setelah daripada kita mempelajari fiqh mazhab Imam Syafi'i secara mendalam, ataupun kita buat perbandingan dengan kitab ni, kitab Tuhfah, kitab Nihayah, kitab Mughnil Muhtaj. Kita akan dapat tahu manakah pandangan hak yang tidak mu'tamad yang ada dalam kitab ni. Okey, boleh faham? Baik. Jadi perkataan wa yajibu wad'uhu awalan bi mawdi'in tahirin thumma yumiruhu, okey, lepas dah. Jelas dah jelas dah. Dia apa maksud pandangan mu'tamad? Pandangan mu'tamad adalah pandangan yang dipegang. Pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah pandangan mu'tamad. Baik. Dalam kitab ni ada juga bukan pandangan mu'tamad, ya ada. Ada bukan pandangan mu'tamad. Bahkan kitab yang dikarang oleh ulama mu'asarah, yang mana kitab tersebut cukup masyhur, diguna pakai di tempat kita, di negara Arab, di setengah universiti.
tetapi masih lagi ada pandangan hak yang bukan mu'tamad. Sebagai contoh kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji di antara kitab hak yang memang mudah. Dan kitab tu memang cukup banyak manfaat dia. Sampai ke sebahagian daripada universiti, sebahagian daripada kolej Islam, sama ada di tempat kita ataupun di tanah Arab, menjadikan kitab tersebut sebagai pelajaran di madrasah-madrasah di universiti ataupun di kolej. Tapi kitab tersebut masih lagi ada pandangan hak yang tidak mu'tamad di dalamnya. Hak yang lebih teruk lagi adalah ada dalam kitab Fiqh Manhaji pandangan pada asalnya bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i, tapi pengarang dia tidak sebut secara jelas. Dia sebut pandangan tersebut, ia tidak isyaratkan pandangan itu bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab mana? Al-Fiqh Al-Manhaji. Tapi Al-Fiqh Al-Manhaji kitab itu memang cukup bermanfaat, cukup baguslah. Dengan ayat, penggunaan ayat dia senang untuk difahami. Baik. Katanya wa yukrahul istinja'u bi yamini, dan makruh istinja dengan tangan kanan. Hukum istinja dengan tangan kanan, hukum dia adalah makruh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, wala yatamassah minal khala'i bi yamini. Janganlah dia istinja, menghilangkan najis ketika setelah daripada dia qada hajat, jangan dia menghilang dengan tangan kanannya. Baik, maka mazhab Imam Syafi'i mengatakan istinja dengan tangan kanan hukum dia makruh. Ini dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama. Namun di sana ada pandangan segelintir ulama mengatakan istinja dengan tangan kanan hukum dia adalah haram. Ada pandangan, tapi pandangan majoriti ulama hukum dia adalah makruh. Termasuk mazhab Imam Syafi'i, wa yukrahul istinja'u bi yamini. Makruh istinja dengan tangan kanannya. Baik, jadi kalau makruh istinja dengan tangan kanan, kadang-kadang seorang saat ni tu dia kecil, dia nak istinja. Faham? Dia nak istinja. Jadi kalau dia ambil tisu saja tanpa pegang hak ni, ambil tisu saja tanpa pegang, tak boleh nak istinja, mesti kena pegang. Okey, boleh faham? Kalau pegang dengan tangan kiri, sebab makruh pegang dengan tangan kanan. Okey, boleh faham? Lepas tu kat lagi istinja dengan tangan kanan. Nampak kan? Kalau pegang dengan tangan kanan, istinja dengan tangan kiri, makruh pegang. Dia kemaluan, makruh kita pegang dengan tangan kanan. Lepas tu dalam masa yang sama makruh istinja dengan tangan kanan. Jadi ketika seorang tu nak istinja menggunakan dua tangan untuk istinja kemaluan dia, orang lelaki. Faham tak ni? Jadi kalau misalnya ni kemaluan dia, dia pakai ambil dak pegang-pegang benda. Gitu je. Pakai lak gitu je. Okey, selesailah dengan ini tangan kanan, tangan kiri. Okey, dengan tangan kiri. Okey, selesailah tu kan. Tapi hak yang masalahnya, dia nak istinja dengan benda, dengan dia sekarang ni masa nak istinja, dia kena pegang dengan tangan kiri. Sebab pegang dengan tangan kanan hukum dia adalah makruh. Lepas tu kat gini nak istinja dengan tangan kanan, makruh juga. Sudahlah nak buat ni. Nak pegang sini makruh. Nak elok makruh sini kena makruh sini, nak elok makruh sini kena makruh sini. Okey, cara dia gini. Pegang dengan tangan kiri, ambil batu, pegang dengan tangan kanan. Lepas tu tok gerak ni, bukan gerak ni. Okey, nampak? Boleh faham? Gerak mana? Gerak ni. Bukan gerak hak ni. Okey, Abi. Faham tak Mia? Ke tak faham ni? Sebab itulah kata wa yukrahul istinja'u bi yamini, dan makruh istinja dengan tangan kanannya. Lepas tu falyakhudhil hajara bi yaminihi, maka hendaklah memegang ia batu dengan tangan kanan. Lepas tu wadzakara, dan zakar bi shimalihi, dengan tangan kirinya, wa yuharrikuha, dan dia menggerakkan kembali kepada shimal, tangan kirinya. Dia gerakkan tangan kiri. Faham? Wa yuharriku, menggeraklah kembali kepada shimal. Dia gerak tangan kiri, bukan gerak tangan kanan. Faham tak lagi? Faham tak lagi ni?
Ke minat tunjuk contoh? Ha? Suara slow. Ke ada main petek sini? Ha? Apa tu? Boleh tak dalam dia? Tiga? Tiga. Cek suara, okey tak? Okey tak suara? Okey. Ha? Okey. Oh tadi tak jadi. Kalau atas ni tak jadi. Tengok ah, jadi tak? Tak. Nampak? Okey je suara tak? Okey je tak? Sama je. Ha? Okey. Betul? Sakit. Okey, cek tengok Boleh? Boleh dah suara? Boleh tak? Okey, boleh. Kita sambung balik. Kita baca sekali lagi Okey dah suara. Wa yukrahu listinja'u bi yamini. Wa yukrahu al-istinja'u bi yamini. Kalau kita baca dengan wasal, wa yukrahu listinja'u bi yamini. Dan makruh istinja' dengan tangan kanan. Kita kena ingat di sana ada hadis yang melarang seseorang pegang zakar dia dengan tangan kanan. Dan di sana ada hadis yang melarang beristinja' dengan tangan kanan. Kalau seorang tu nak beristinja' dengan satu tangan, maka dia guna tangan kiri. Kadang-kadang kita perlu kepada menggunakan dua tangan untuk beristinja'. Jadi kalau pegang tangan kiri kemaluan, jadi bermakna istinja' dengan tangan kanan. Jadi makruh istinja' dengan tangan kanan. Kalau pegang tangan kanan, istinja' dengan tangan kiri, maka makruh pegang dengan tangan kanan. Maksudnya apabila guna dua tangan, maka nak lari makruh sini kena makruh sini, nak lari makruh sini kena makruh sini. Nampak ni? Okey, maka macam mana cara untuk mengelak daripada melakukan perkara makruh dalam kita beristinja', iaitu pegang dengan tangan kanan kemaluan dan beristinja' dengan tangan kanan. Bagaimana? Katanya fal ya'khudhil hajara bi yamini. Dia kena ambil batu, pegang batu dengan tangan kanan. Okey, pegang batu dengan tangan kanan, di tangan kanan pegang batu. Wa dzakara bi shimali, pegang zakar dengan tangan kiri. Lepas tu wa yuharrikuha, dia menggerakkan kembali kepada shimal, gerakkan tangan kiri. Jadi tak batu sini, ambil tangan kiri gerak. Gerak zakar. Okey, boleh faham. Gerak ni, hak ni gerak. Jadi bermakna hak ni tidak digunakan untuk beristinja'. Hanya pegang sahaja. Ia digunakan istinja' ketika kita buat gitu. Faham? Ya bi. Ya bi. Wal afdalu taqdimul istinja'i 'ala al-wudu. Hak yang paling afdal adalah mendahulukan istinja' di atas wudu. Hak tu hak yang paling afdal. Hak yang paling afdal mendahulukan istinja' di atas wudu. Maksudnya istinja' dulu baru wudu. Hak ni hak yang paling afdal. Dan kalau orang wudu dulu baru istinja', tak ada masalah, boleh. Kerana bukanlah menjadi syarat wudu mesti kena istinja' terlebih dahulu. Jadi kita kecing. Lepas daripada kita kecing, kita dah basuh lagi kecing, kita ambil wudu dulu. Lepas tu baru kita istinja', kita basuh kecing. Boleh ke tak? Sah tak wudu kita? Sah. Basuh kecing tidak disyaratkan sebelum daripada wudu. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Cuma hak yang paling afdal mendahulukan istinja' di atas wudu. Basuh dulu kecing baru berwudu. Tapi kalau dia berwudu dulu baru basuh kecing, ataupun dia berwudu dulu baru basuh begok, kalau cakap kita, tapi masa basuh begok tu tak kenalah tapak tangan, maka ketika tu tetap sah wudu dia. Tetap sah wudu dia. Melainkan, dia ada melainkan, dia ada pengecualian, melainkan daimul hadas. Bukan.
tidak daimul hadath. Orang hak yang tayamum. Sebenarnya orang tayamum. Tayamum mesti kena kena mendahulukan istinja sebelum daripada bertayamum. Okey, baru betul. Katanya fa in akharahu, maka jika mentakhir ia, dia akan istinja anil wudu. Dia mentakhirkan istinja daripada wudu. Maksudnya wudu dulu baru istinja. Sahal wudu, sah wudu dia. Aw anit tayammum, ataupun daripada tayammum, fala yasih. Kalau dia mentakhirkan istinja daripada tayammum, maka tidak sah. Kerana di antara syarat tayammum mesti kena bersuci daripada najis terlebih dahulu. Kerana tayammum adalah suatu perbuatan untuk mengharuskan sembahyang. Dan tidak ada keharusan sembahyang ketika ada najis. Boleh faham? Tayammum ni adalah suatu perkara yang dibuat untuk mengharuskan sembahyang. Dan tidak ada pengharusan sembahyang ketika ada najis. Ketika tak ada najis baru boleh sembahyang. Maka barulah tayammum ketika ataupun setelah daripada beristinja. Habis. Babul ghusl. Bab pada menyatakan mandi. Ni kita masuk bab baru. Kita bila bab wudu, kita masuk bab mandi. Dia dalam penggunaan lughah boleh kita baca al-ghusl, boleh kita baca al-ghasl dalam penggunaan lughah. Namun mengikut apa yang diguna oleh ulama fiqh, al-ghuslu untuk mandi, manakala al-ghaslu untuk basuh. Dalam fiqh, kalau ghuslu maksud dia ghaslu jami'il badan. Basuh sekalian badan tu yang dinamakan sebagai ghuslun mengikut ulama fiqh. Manakala ghaslun adalah basuh sebahagian. Basuh tangan itu dipanggil ghasl. Tapi daripada sudut lughah boleh guna belaka. Katanya yajibu 'ala ar-rajuli min khurujil mani wa min ilajil hashafati fi ayyi farjin kana qubulan aw duburan dhakaran kana aw untha walau bahimatan aw saghiran fi saghiratin. Wajib 'ala ar-rajuli, atas lelaki. Wajib atas lelaki. Ini nak cerita benda sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Wajib di atas lelaki. Dia sebab yang mewajibkan mandi. Dia ada hak yang khusus untuk perempuan dan ada hak yang berkongsi di antara lelaki dan perempuan. Hak ni berkongsi di antara lelaki dan perempuan. Wajib di atas lelaki. Min khurujil mani. Wajib ia kembali kepada al-ghusl. Wajib mandi. Ala rajuli, atas lelaki. Min khurujil mani. Dari kerana keluar mani. Jadi apabila keluar mani, maka wajib mandi. Maksud keluar mani ni zahir, tubik luar. Kalau tak tubik luar, tak wajib mandi. Mana tak tubik luar? Dia rasa mani nak tubik, dia pun kacik. Dia ambil getah, dia ikat. Rasa nak tubik lepas tu dia ambil getah, dia ikat. Dia tak tubik mani. Siapa kesut tak tubik? Pas mana mani tak tahu? Buka getah tak tubik maka tak wajib mandi. Sebab wajib mandi dari kerana keluar mani. Yang mana keluar mani ni tak kira lah lelaki ataupun perempuan. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi kebiasaan lelaki lah, kebiasaan. Wa min ilajil hashafati. Maksudnya anda kata lelaki saat itu, kebiasaan orang lelaki lah yang sering keluar mani. Tak nikah pun boleh ada keluar mani. Mimpi. Betul gitu kan, orang lelaki kan. Kemit asal mimpi ni. Biasa. Baik. Dah orang puang mimpi ke tak orang puang? Ada hak mimpi. Baik, tapi jaranglah berlaku pada orang puang mimpi sampai keluar mani. Dalam hadis yang diriwayat daripada Ummi Salamah, satu ketika Ummu Sulaim, seorang sahabiah, datang berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata kepada Rasulullah, "Innallaha la yastahyi minal haq." Allah Ta'ala tidak malu daripada perkara yang benar.
hal 'ala al-mar'ati min al-ghusli in ihtalamat? Adakah wajib ke atas perempuan mandi kalau sekiranya dia bermimpi? Kata Rasulullah, qala na'am idza ra'atil ma'. Ya, wajib mandi apabila dia melihat air mani. Maksudnya dia melihat basah. Jadi perempuan kalau keluar mani kita wajib mandi berpandukan kepada hadis tersebut. Wa min ilajil hasyafati fi ayyi farjin kan. Dan dari kerana dimasukkan hasyafah pada yang mana farak ada ia. Dia farak ni asal makna lubang. Tak kira lubang mana pun. Yang dimaksud lubang di sini dua, qubul ataupun dubur. Qubulan au duburan. Qubulan kana au duburan. Farak asal ni tu qubul, lubang depan, au duburan ataupun dubur. Kita nak cara bab wajib mandi. Kita bukan nak cara bab hukum boleh ke tak. Okey, boleh faham? Kita tak mau cara hukum dia halal ataupun haram. Kita nak cara bab dia, bab wajib mandi. Jadi seorang tu dia memasukkan hasyafah dia, hasyafah ni kepada zakat, ke dalam farak, ke dalam lubang, sama ada lubang tu lubang depan ataupun lubang belakang, maka wajib dia mandi. Kita bukan nak cara bab hukum melakukan perbuatan tersebut. Faham? Orang berzina wajib mandi. Orang bersetubuh dengan bini dia wajib mandi. Kita nak cara bab wajib mandi, bukan kita nak cara bab hukum haram ataupun halal perbuatan tersebut. Kita tak mau cara bab tu. Bab tu kita cara akan datang. Boleh faham? Okey. Memasukkan hasyafah. Kalau dak siapa, dak tergelang hasyafah. Hasyafah ni kepala zakar, maka tak wajib mandi. Tak wajib mandi apabila tenggelam hasyafah. Selama mana tidak tenggelam hasyafah, maka tidak wajib mandi. Kalau orang tu diciptakan tak ada hasyafah, satu, ataupun hasyafah dia terpotong, maka kata ulama kena kira kadar. Ngerti? Kena kira kadar. Okey, kalau hasyafah biasa panjang mana? Sebagai contoh kan. Kalau dia masuk panjang tu, maka wajib mandi. Kalau siapa, tak wajib mandi. Dia syok, siapa kedok? Tak wajib lagi mandi. Kalau dia syok. Baik. Katanya, zakaran kana au untha. Tak kira lah laki-laki adalah ia ataupun perempuan, tak kira. Walau bahimatan, walaupun binatang. Binatang maksud dia sama ada dia memasukkan zakar dia di dalam kemaluan binatang, farak binatang, ataupun binatang memasukkan kemaluan binatang dalam farak perempuan. Tak kira. Zaman kita ni ada belaka. Betul tak gitu? Ada orang nyebahan binatang, orang lelaki. Dan ada sebaliknya, orang puang main dengan binatang. Faham? Maka apabila tenggelam hasyafah ke dalam farak, maka wajib mandi. Bagi lelaki wajib mandi, perempuan juga wajib mandi. Au saghiran fi saghiratin, ataupun kanak-kanak lelaki di dalam kanak-kanak perempuan. Budak-budak. Sama ada dia telah berkahwin ataupun dia berzina. Tak kira lah. Kita bukan nak cerita benda tu boleh buat ataupun tidak. Kita nak cerita bab wajib mandi. Budak-budak sekalipun wajib dia mandi. Cuma wajib kepada wali dia kena suruh. Nanti apabila dia dewasa akan datang, dia kena mandi semula. Dewasa ni maksudnya apabila dia balik. Katanya wajibu 'alal mar'ati min khuruji maniha, dan wajiblah ia mandi di atas perempuan dari kerana keluar mani perempuan. Perempuan keluar mani dia wajib mandi. Apa dia kata min khuruji maniha? Kerana nak jaga, nak pelihara, nak keluar daripada keluar mani suami dia. Perempuan setelah daripada bersetubuh, dia pun mandi wajib. Tiba-tiba air mani suami dia keluar balik daripada kemaluan dia. Adakah wajib mandi ataupun tidak bagi perempuan tersebut? Nanti kita akan bicarakan. Okey, boleh faham? Wajib atas perempuan
Mandi dari kerana keluar mani. Wa min ayyi dhakarin dakhala fi qubuliha aw duburiha. Dan dari kerana mana-mana zakar masuk di dalam kubulnya atau duburnya. Orang perempuan mana-mana masuk zakar dalam kubur dia ataupun dubur dia wajib dia mandi. Walau asyal, walaupun zakar saat itu zakar hak yang cakap kita zakar hak yang lumpuh, zakar hak yang tidak berfungsi. Maksudnya dak naik. Dak naik. Tapi nya masuk juga. Batal. Maksudnya bukan batal sembahyang. Maksudnya wajib dia mandi. Au min sabiyin, ataupun daripada kanak-kanak wajib mandi. Au bahimatin, ataupun binatang wajib mandi. Baik. Seterusnya katanya wa minal haidhi, dan dari kerana haid. Kerana haid. Ini hak khusus kepada perempuan. Hak tadi lelaki dengan puan. Jadi perempuan wajib mandi dari kerana haid. Apa makna dari kerana haid? Dari kerana keluar darah haid, setelah darah haid kering, wajib dia kena mandi. Dia masalah wajib mandi ni, ulama bincang, adakah wajib mandi, kewajipan mandi ni kewajipan muwassa' ataupun mudayyak. Dibincang oleh ulama. Muwassa' makna waktu dia luas, ataupun mudayyak waktu dia sempit. Apabila berlaku benda ni, wajib dia mandi lalu ke tak? Apa yang disebut oleh ulama fiqh adalah kewajipan mandi wajib adalah wajib muwassa', bukan mudayyak. Maksudnya setelah daripada seseorang tu berjunub, bukan wajib dia kena mandi sekali. Setelah daripada perempuan suci daripada haid, bukan wajib dia mandi selalu. Buktinya, dalilnya, beberapa kali Rasulullah dalam hadis yang diriwayat daripada Aisyah, daripada Ummu Salamah, Rasul berjunub pada malam hari, lepas tu Rasul mandi pada bila? Setelah daripada keluar fajar keesokannya. Begitu juga Abu Hurairah, dia berjunub, dia tidak mandi, dia pusing dalam Madinah. Tiba-tiba dia terserempak dengan Rasulullah. Dia pun lagi pergi mandi. Lepas daripada siap mandi, dia bagi jumpa mula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tanya, "Pak mana mungkin mana tadi?" Dia pun kata, "Tadi aku berjunub." Jadi tak sedap lah. Kalau cakap kita tak sedap lah. Nak duduk bersama dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Subhanallah, innal mu'min la yanjus," kata Rasul. Subhanallah, sesungguhnya orang beriman tidak najis, tak ada masalah. Baik. Sebab itulah ulama kata bukanlah wajib mudayyak, bukan wajib muwassa'. Dan hak yang wajib muwassa' bertukar kepada wajib mudayyak apabila sampai masa untuk mendirikan perkara yang diwajibkan ataupun yang disyaratkan kepada mandi wajib. Jadi sempit dah lah. Jadi nak sembahyang zuhur, mesti kena mandi. Baik. Wa minal haidhi, dan dari kerana haid, wan nifasi, dan nifas, wa khurujil walad, dan keluar anak. Dari kerana keluar anak. Cakap kita benda, dari kerana bersalin, dari kerana wiladah, bersalin. Jadi seorang perempuan apabila dia bersalin, keluar anak, dia beranak, maka wajib mandi. Wajib mandi kerana keluar anak ataupun kerana wiladah. Jafan, dalam keadaan anak tu kering. Anak kering wajib mandi. Apatah lagi kalau basah. Basah sekali dengan air ke, sekali dengan darah ke. Dia gini sebenarnya. Seorang perempuan yang bersalin, keluar anak berserta dengan basah. Sepakat ulama mengatakan, ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib dia mandi kerana wiladah. Tapi kalau keluar dalam keadaan kering, situ berlaku khilaf. Ada setengah kata tak wajib mandi, ada setengah kata wajib mandi. Pandangan mu'tamad, tak kira kering ke basah ke, masa keluar anak tetap wajib perempuan itu mandi. Okey, boleh? Boleh faham? Cuma kena ingat, kewajipan mandi kerana bersalin, kerana wiladah adalah bagi perempuan yang tidak mempunyai darah nifas setelah daripada bersalin. Lepas daripada bersalin tak ada darah nifas, maka wajib dia mandi. Mandi kerana benda nifas tak ada kerana wiladah. Tetapi kalau perempuan setelah daripada bersalin ada darah nifas lalu,
maka tidak wajib dia mandi kerana wiladah. Sebab mandi tujuan untuk mendirikan sembahyang. Perempuan hak yang keluar darah nifas tidak boleh sembahyang. Nanti mandi wiladah digabungkan sekali dengan mandi nifas setelah nifas kering. Tu kena ingat. Jadi orang perempuan tidak ada mandi wiladah kalau lepas daripada bersalin ada darah nifas. Dan begitulah kebiasaan yang berlaku kepada perempuan. Yang mana perempuan yang bersalin, maka lepas daripada bersalin ada darah nifas, maka tidak ada mandi wiladah bagi perempuan tersebut. Baik, tidak ada ni maksudnya tidak wajib. Katanya wa inna ma yata'allaqul ghuslu bitaghyib jami'il hasyafah. Sesungguhnya bersangkut paut oleh mandi, oleh kewajipan mandi saat ni. Bersangkut paut oleh kewajipan mandi dengan taghyib, dengan melenyapkan jami'il hasyafah, sekalian kepada zakat di dalam farad. Selama tak lenyap, maksudnya selama tak lenyap, selama tak masuk habis kepada zakat dalam farad, tu tak wajib mandi. Habis. Seterusnya katanya walau ra'a maniyan fi thawbin aw firashin yanamu fihi ma'a man yumkinu kaunuhu minhu nudiba lahum al-ghuslu wala yajib. Jikalau sekiranya ra'a, melihatlah ia, kembali kepada zu. Ra'a kembali kepada zu. Jangan tulis gitu. Ra'a kembali kepada seorang. Dia melihat maniyan, mani. Dia tengok, oh ada mani. Fi thawbin, pada suatu pakaian. Oh pakaian dia, kain pelekak, dalam kain pelekak dia, ataupun dalam seluar dia, spender dia, ada air mani. Ada air mani. Dia melihat dengan tanda-tanda air mani dia, ada alamat-alamat dia kan, tanda-tanda dia. Kita tengok, oh air mani ni. Au firashin, ataupun hamparan tidur. Firash, tilam, totu, tu firash. Yanamu fihi, yang tidurlah ia, kembali kepada seorang lelaki saat itu. Fihi, padanya, di dalamnya, dalam thawb atau firash ni. Dia tidur pun menggunakan kain tu, menggunakan kain tu dan menggunakan firash tersebut. Ni masalah, dia tengok air mani ada, tapi dia tak tahu air mani siapa, tak tahu. Dia pertama. Dan dia tak tahu keluar bila. Kalau dia tahu air mani dia je lah, ataupun dia tahu air mani orang je lah. Dia tahu air mani kambing. Sebab Zul tadi tu, masa kandang kambing tengah duduk biang. Dia buat lagi kambing tina, kambing pun jatang, biang dia, kejar dia. Penuh air mani kambing duduk di kain dia. Siapa Mi marah lah. Dan Mi kata tu kambing jatang tu bapak molek. Bapak mau buat lagi so. Marah Mi. Contoh. Tu jelas tak ada wajib dia mandi sebab air mani kambing. Ni sekarang ni tengok air mani manusia. Tak tahu daripada siapa. Duduk pada pakaian seseorang. Yang mana pakaian tersebut tak ada orang lain, dia seorang pakai. Ataupun tempat tidur tu tak ada orang lain tidur situ, melainkan dia seorang. Okey, boleh faham kan? Maka ketika tu wajib dia mandi. Kalau pakaian tu dia gilir dengan orang. Sebab tadi dia guna untuk buat tidur. Lepas tu ada orang lain guna untuk buat tidur. Jadi ada kemungkinan air mani dia dan ada kemungkinan air mani orang lain. Ketika itu tidak wajib mandi. Cuma disunatkan keduanya mandi. Tengok, dia kata ni. Walau ra'a maniyan fi thawbin aw firashin yanamu fihi ma'a man yumkinu kaunuhu minhu. Sekiranya seorang tu melihat mani pada satu pakaian ataupun satu hamparan, yanamu fihi, yang tidurlah ia di dalam padanya, thawb ataupun firash, ma'aman yumkinu kaunuhu maniyan kaunuhu minhu, serta mereka, yakni seorang yang mungkin keadaan mani itu daripadanya. Jadi mungkin daripada dia dan mungkin daripada orang lain. Ketika tu nudibah lahumal ghusl, disunatkan bagi keduanya mandi. Wala yajib, dan tidak wajib mandi. Sunat mandi, tidak wajib mandi. Okey. Ketika tidak wajib keduanya mandi, maka ada tak kemungkinan dia ada kemungkinan gini. Sekarang ni dua orang, dia bergilir satu kain, ni kain. Dia gilir kain. Dua orang. Hak ni dah ingat hak dia, hak ni dah ingat hak dia.
Dia apabila dua orang ni bermakna mani saat itu memang salah seorang. Faham? Betul tak, Mi? Tapi daripada segi hukum zahir, oleh kerana hak ni dak yakin hak dia, maka dak wajib dia mandi. Hak ni dak yakin hak dia, maka dak wajib mandi. Tapi pada hakikatnya betul tak salah seorang? Salah seorang. Faham? Jadi nampak tak salah seorang? Jadi apabila salah seorang, kata ulama, tengok, wala yaqtadi ahaduhuma bil akhar. Dan tidak boleh mengikut salah seorang daripada keduanya dengan hak seorang lagi. Benda pula tiba cara bab air mani tiba-tiba buat mari tidak boleh ikut. Ikut benda pula, ikut dalam sembahyang berjemaah. Dan mana pula sakut pauk dengan sembahyang jemaah pula. Allah Rabbi, ni pauk susah ni. Dia antara syarat sah sembahyang jemaah adalah jangan dia beriktiqad bahawasanya ataupun jangan dia mengetahui wa alla ya'lama butlana salati imami. Dalam kitab Matang Safinatul Najah dia kata bahawa tidak mengetahui seseorang akan batal sembahyang imam ketika aku dak wajib mandi. Jadi bermakna aku beriktiqad sembahyang aku sah. Baik. Faham? Jadi bermakna sembahyangmu tidak sah pada iktiqad aku, bukan pada iktiqadmu. Faham? Kata mu nak jadi imam aku tak boleh. Sebab antara syarat makmumnya dia tidak mengetahui batal sembahyang imam. Dah sembahyang aku dah batal sebab bukan mandi aku, mandi mu kan. Mu pula bukan mandi aku. Mandi. Okey, boleh faham. Maka tidak boleh ikut di antara satu sama lain. Kalau mi dengan Naim, maka cara mudah je. Cara dia bukan sembahyang seorang-seorang. Sembahyang jemaah kena sembahyang jemaah. Mana boleh seorang-seorang gitu. Faham? Nah, sembahyang jemaah kena sembahyang berjemaah, tak boleh sembahyang seorang-seorang. Kalau zaman salaf dulu, orang hak yang tinggal sembahyang ditomah sebagai orang kafir. Orang hak yang tinggal sembahyang fardu. Manakala orang hak yang tinggal sembahyang berjemaah akan ditomah sebagai orang munafik. Sebab wala yadhkurunallaha illa qalila. Zaman salaf dulu. Zaman kita lah ni biasa je. Tak berjemaah. Faham? Jadi bagaimana kau cara? Mudah je cara dia. Cara dia adalah cari orang lain jadi imam. Cari orang lain jadi imam. Siapa orang lain? Zu. Mereka kalau mana Zu pun gitu juga. Zu dengan Ding yang gilir kain. Itu payahlah. Okay, habis. Katanya fa illam yanam fihi ghairuhu, maka jika tidak tidurlah padanya pada thawb ataupun firash ghairuhu oleh selain daripadanya dia tak tidur, dia hanya tidur, lazimahul ghuslu, wajib dia mandi, dia kena wajib mandi. Faham tak Mi? Jadi Mi bangun pagi tu tengok Allah, ada air mani, dia kain kering dah. Kalau kain ni tak ada orang pakai, aku seorang je pakai. Ataupun ada orang pakai, orang lain daripada aku pakai. Tapi tak mungkin dia saat itu mimpi. Mi dia Usamah pakai kain dia giling Usamah. Dia Usamah mana mimpi Mi? Mu mimpi tak ada ah. Jadi wajib mu mandi Mi. Okey. Katanya lepas daripada wajib dia mandi, wa yajibu i'adatu kulli salatin la yahtamilu ataupun la yuhtamalu pun apa, la yuhtamalu huduthul mani ba'daha, dan wajib kena mengulangi setiap sembahyang yang tidak ihtimal, yang tidak ada kemungkinan berlaku terjadi mani selepas daripadanya. Jadi gini, sembahyang dia wajib kena ulang balik sembahyang. Sembahyang mana hak yang wajib diulang balik? Setiap sembahyang hak yang tidak diihtimal berlaku mani selepas daripadanya. Okey, setiap sembahyang yang tidak diihtimal berlaku mani selepas daripadanya wajib diulang balik. Jadi kalau ada ihtimal, ada kemungkinan mani selepas daripada dia dan kemungkinan mani sebelum daripada dia, maka tu tak wajib dia mandi
dia tidak wajib, dia ulang balik. Okey. Katanya lakin yundabu i'adatu ma amkana kaunuha ba'dahu. Tetapi disunatkan mengulangi barang hak yang, barang ni sembahyang hak yang mungkin kaunuha keadaannya selepas daripadanya keadaan sembahyang itu, selepas daripada mani. Okey, gini. Allah Rabbi. Lepas tu nanti kita baca sekali lagi. Sekarang ni Mi tengok pada pakaian, Mi kain, Mi yang orang lain tak pakai, Mi seorang je pakai. Tengok ada mani, maka wajib Mi mandi. Okay, itu yang pertama. Dan wajib kepada Mi kena qada balik sembahyang. Cakap kita kena ulang balik sembahyang. Sembahyang mana hak yang Mi kena ulang? Sembahyang mana hak yang Mi kena ulang? Sembahyang yang mani tersebut keluar sebelum daripada dia. Okey, boleh faham. Sembahyang hak yang mani tersebut keluar sebelum daripada dia. Okey, boleh faham. Berbeza dengan sembahyang hak yang ada kemungkinan mani keluar sebelum daripada dia dan mani keluar selepas daripada dia. Hak tu tak wajib qada. Okey, sebagai contoh. Sekarang ni mani hak yang ada pada kain ni, sangkaan yang kuat adalah keluar ataupun pastinya keluar ketika Mi tidur. Okey, boleh faham? Ketika Mi tidur. Maka Mi kena tengok tidur mana hak last sekali. Tidur mana hak last sekali. Okey, katakanlah Mi tidur dalam pukul 12 tengah hari tu. Tidur hak last sekali pukul 12. Okey, boleh faham? Boleh faham jelas tak? Jadi bermakna sembahyang yang dilakukan selepas daripada pukul 12 wajib Mi kena ulang balik. Jadi Mi sedar ni pukul 6 petang kakak. Sekali lagi ya. Okey. Jadi Mi sedar dalam pukul 6 petang kakak. Tengok ai mani siapa ni? Masa tu nak masuk. Nak masuk ambil kain awak pakai dah. Tidur malam pakai, tidur tengah hari pakai kain tu. Jadi nak akak puyuk ambil kain tu. Ambil kain tu tengok dah benda pelengah-pelengah Tengok dah air mani. Hak kering pun ada dah. Lama dah kata Mi. Dah bila dah ingat. Jadi bermakna keluar ketika Mi tidur. Ada kemungkinan keluar masa Mi tidur tengah hari. Betul tak? Ada kemungkinan keluar Mi tidur malam. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jadi kalau tidur malam bermakna sembahyang subuh dengan zuhur sekali dengan asar. Asar buat dah tadi. Kita buat mula. Kalau tengah hari bermakna sembahyang zuhur dengan asar je. Okey, boleh faham? Okey, sembahyang mana hak yang ihtimal mani saat itu keluar sebelum daripada dia, yang keluar selepas daripada dia, iaitu sembahyang subuh. Betul tak gitu? Mungkin tak mani keluar sebelum daripada dia dan kemungkinan tak mani keluar selepas daripada dia, maka wajib tak qada sembahyang subuh? Tak. Cuma sunat je qada sembahyang subuh. Boleh faham? Manakala sembahyang zuhur, sembahyang zuhur, asar, ada kemungkinan tak mani keluar selepas daripada dia? Tidak. Faham? Faham tak lagi? Hak yang pasti je sebelum daripada dia. Maka sembahyang zuhur dengan sembahyang asar kena ulang semula. Kita maksud dia. Wa yajibu i'adatu kulli salatin la yuhtamalu huduthul maniyyi ba'daha. Dan wajib mengulangi setiap sembahyang yang tidak diihtimal akan berlaku ataupun terjadi keluar mani selepas daripadanya. Lakin tetapi yundabu i'adatu ma amkana kaunuha ba'dahu. Tetapi disunatkan mengulangi ma barang, yakni sembahyang yang mungkin keadaannya sembahyang selepas daripada mani. Ada mungkin lah sembahyang ni berlaku selepas daripada mani. Ada kemungkinan. Tapi kemungkinan saat ni tu ada kemungkinan sebaliknya. Maka tu waktu tak sunat. Okey, boleh faham kan? Tak sunat waktu tak wajib qada. Okey, habis. Kita baca sikit lagi sebab dalam Ustaz Hakim khabar dalam 10:45 sudah. 5 minit lagi. Asal 10:30. Tak apalah, kita ikut Ustaz Hakim khabar. Walau jumi'at fi qubuliha faghtasalat. Sekiranya disetubuhi akan perempuan di pada kubur ni. Pada kubur lah, bukan pada dubur.
pada qubul. Sebab kalau disetubuhi pada duburnya, maka dia tidak mengambil hukum yang sama. Faghtasalat, maka mandi ia. Thumma kharaja maniyuhu minha, kemudian keluar maninya, mani suami dia. Kembali kepada suami sebab muzakkar. Dhamir ghaib muzakkar. Minha, daripadanya, daripada perempuan. Lepas daripada mandi, selepas daripada bersetubuh, keluar pula mani suaminya daripada kemaluan perempuan. Baik. Ketika tu jawab bagi lau lazimaha, lazim. Apa ni lazim? Wajib perempuan tersebut. Ghuslun akharu, mandi yang lain. Kena mandi pula sekali lagi. Orang puan tu kena mandi pula sekali lagi walaupun mandi dah tadi. Lepas daripada dia bersetubuh dengan suami dia, lepas tu dia mandi, lepas daripada mandi keluar pula mani suami dia daripada dia. Tapi setubuh dalam kubul. Kalau setubuh dalam dubur, ada wajib mandi bagi perempuan tersebut setelah daripada dia mandi dah. Okey, kita bukan nak cara hukum melakukan perbuatan tersebut. Kita nak cara bab wajib mandi ataupun tidak. Okey. Katanya wajib kepada dia mandi hak yang lain. Mandi pula wajib tapi dengan dua syarat. Bisyaratain, dengan dua syarat. Kalau tak cukup dua syarat ni, tak wajib mandi. Yang pertamanya antakuna dzata syahwatin la saghiratan. Bahawa adalah perempuan saat itu dzata syahwah. Perempuan hak yang mempunyai syahwah. Perempuan hak yang mempunyai syahwah. Maksud dia perempuan hak yang mempunyai syahwah, perempuan hak yang telah dewasa. La saghiratan, tidaklah kanak-kanak. Perempuan hak yang kecil. Sebab perempuan yang kecil tak ada syahwah, tak ada keinginan. Boleh. Mesti perempuan hak yang dewasa dah. Yang keduanya antakuna qadat syahwataha. Bahawa perempuan saat itu telah qadat syahwataha. Maksudnya telah telah sempurna oleh maksudnya ketika berlaku persetubuhan saat itu, maksudnya dia mencapai syahwah dia. Maksud dia mencapai syahwah dia gini. Maksud mencapai syahwah dia, maksudnya dia cakap benda istilah baru. Pandai Mazi. Okey. Okey, boleh faham. La naimah, tidaklah perempuan yang tidur, wa mukrahah, dan perempuan hak yang terpaksa, hak yang dipaksa. Okey, kalau cukup dua syarat ni, maka wajib dia kena mandi. Kerana hak yang apabila perempuan ni dia ni mempunyai syahwah, dan ketika dia setubuh dia telah tertunai syahwah dia, maka ketika tu mani hak yang suami dia keluar bercampur dengan mani dia, maka wajib dia mandi. Tapi kalau keluar melalui dubur dia, tidak wajib mandi kerana dubur bukanlah tempat keluar mani dia. Okey, boleh faham? Ataupun perempuan saat itu tidak mempunyai syahwah, maka tak ada mani, maka tidak wajib dia mandi. Ataupun perempuan tu dalam keadaan tidur, dia tidak menunaikan ataupun persetubuhan tersebut, maksudnya perempuan saat itu tidak hak seperti hak Humaizi Kabar saat ni. Jadi tak wajib dia mandi. Okey, boleh faham? Jadi kalau orang tanya mi, orang perang tu, Ustaz mi, kata Ustaz belajar kat Ustaz, awak nak tanya sikit Ustaz mi. Ada orang puang tu lepas daripada dia mandi wajib dah, tiba-tiba tubik pula mani suami dia. Nak tanya wajib mandi pula ke tak? Mazhab Imam Syafi'i kadang-kadang wajib mandi pula, kadang-kadang tidak. Wajib mandi pula bila? Yang pertama, syarat yang pertama mesti perempuan saat itu mempunyai syahwah. Yang keduanya, ketika berlaku persetubuhan saat itu selesai syahwah dia. Jadi kalau kanak-kanak ataupun perempuan saat itu dalam keadaan terpaksa, dipaksa, maksudnya orang rogo dia, nasallallahu salamat wal afiyah, ataupun perempuan saat itu sedang tidur, maka tok lelaki dia, tubuh dia ketika dia tidur dah sedar setara. Tidur dah sedar setara, esok baru tok lelaki dia kebur. Sebagai contoh, wajib dia mandi. Mandi tu tak kena mandi lepas daripada mandi tubik mula, maka tak wajib dia mandi kali yang kedua. Boleh faham tak ni? Nabi. Seterusnya katanya wa yu'raful maniyyu bi tadaffuqin aw taladdudin aw rihi tal'in aw ajinin idza kana ratban aw baydin idza kana jaffan. Ini kita sambung minggu akan datang. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.